Macam tunggu je cakap. Assalamualaikum. Puan dengar ke? Puan? Cukup koram dah ke ni? Dah cukup dah. Cukup Puan. Dah Puan. Cukup dah? Okey. 1, 2, 3, 4, 5. Suka. Ada pengundi majlis tak kita ni? Ke nak start terus ni? Ada nak perkenal diri dulu ke? Boleh dengar suara tak? Akak. Boleh. Boleh. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kami perkenalkan diri kami dulu. Saya Wana Hidayah binti Wais Ma'on. Saya Isra Rina binti Kamarul Azami. Saya Nur Hafidah binti Muhammad Nazri dan dua lagi rakan kami. Saya Muhammad Zahiri bin Zakaria. Dan saya Muhammad Faiz bin Muhammad Fairuz. Okey. Terima kasih. Okey, kami nak ucapkan terima kasihlah kepada Cikgu Siti Aminah kerana sudi untuk luangkan masa untuk ditemu Puan bagi kami selesaikan subjek ini. Khusus untuk STEM Macam ni. 6. Tak clear lah. Orang lain slow. Boleh dengar Puan? Panggil Kak je. Panggil Kak Amin je. Boleh dengar suara? Adik-adik ni. Oh, Kak Amin. Boleh. Okay. Okey. Sebelum tu boleh agak perkenalkan diri dahulu dan menyatakan sedikit tentang maklumat tentang pengalaman mengajar dan mata pelajaran yang diajar oleh Akak Mina. Kak Mina. Okay, Assalamualaikum Boleh cerita warahmatullahi Kita Ambayadat. Adik-adik. Okay. Salam. Okay, nama penuh tahu dah. Saya Aminah. Boleh panggil je Kak Min. Sekarang ni Kak mengajar di SK Mercang, sekolah kedua lah. Selepas daripada posting tahun 2009. Jadi lebih kurang pengalaman mengajar dalam 12 tahun dalam pendidikan khas. Jadi untuk GM kita hari ni nak tahu mengenai PPI kan, pendidikan inklusif holistik. Tahu tak PPIH dia punya singkatannya? Okay, PPIH ni dia diperkenalkan kalau tak silap lah tahun 2019. Okay, maknanya dalam 2 tahun, 3 tahun lepas. Okay, sebelum ni PPIH, sekarang ni sebelum ni PPI, Program Pendidikan Inklusif. Sekarang dia dah tukar kepada PPIH, iaitu holistik adalah secara menyeluruh. Menyeluruh ni maknanya dalam satu organisasi di sekolah, semua warga sekolah, tak kira lah cikgu ke, staf ke, pengawal keselamatan, pekerja kebersihan sekolah,
pun kena ambil tahu mengenai PPIH ni. Jelas tak suara? Jelas. Jelas. Okey. Jelas. Nak terus ke? Jelas. Nak terus ke ni kan? Terus lah. Okey. Jadi pada soalan lah. untuk pelaksanaan ada soalan? Nak tanya terus. Ada nak tanya ke? Ada. Soalan dia Ada. Okey, nak tanya masa-masa Ada. brief tu tanya kami dulu, nak tahu Okey, tentang apakah jenis apakah jenis kategori inklusif yang terdapat dekat sekolah kami. Okey. Kita ada dua jenis inklusif kan, separa dengan penuh. Jadi untuk inklusif, Kak Min cerita sikit untuk inklusif separa, kita ada separa akademik dan bukan akademik. Penuh. Okay. Jadi untuk inklusif separa ni, murid akan berada di dua lokasi. Maknanya kalau lah kita tetapkan untuk murid tu ikuti inklusif untuk sesetengah subjek, contohnya subjek BM, matematik ataupun bahasa Inggeris, maknanya murid tu akan berada di kelas arus perdana, di kelas yang dia telah kita tetapkan melalui ujian yang kita buat sebelum kita tempatkan murid tu di kelas arus perdana. Jadi sebelum murid ni ditempatkan di kelas inklusif, kita kena isi satu borang yang kita panggil senarai semak kesediaan inklusif. Okey, melalui senarai semak ni kita akan tahu kesediaan murid ni untuk mengikuti kelas inklusif di tahun berapa. Okey, contohnya kalau kita tengok murid ni lulus senarai semak kesediaan inklusif, kita dah plan, okay, kita tengok gini murid ni sesuai untuk diletakkan di tahun 3. Contoh tahun 3 dekat arus perdana kan. Okay, lepas tu untuk sebelum meletakkan murid ni di kelas tahun 3, murid tersebut perlu menjawab soalan PBS yang murid arus perdana tahun 3 guna. Maknanya kalau dia lulus dalam lebih kurang 80% ke atas, okay, maknanya dia layak untuk diinklusifkan di tahun 3. Okey, macam sekolah Kak Min, sekarang ni ada 2 orang murid inklusif separa berada di tahun 6. Okay. Sebelum ni dia dah berada di tahun 4. Lepas tu tahun selepasnya kita pindah naikkan dia bersama dengan murid yang tahun 4 tadi ke tahun 5 dan sekarang dia berada di tahun 6. Okay, untuk pengetahuan lah, kalau murid ni kita tengok macam dia berpotensi ke layak untuk menduduki UPSR. Sekarang ni tak ada dah UPSR kan. Kalau dia layak untuk menduduki peperiksaan awam, macam UPSR ni kita panggil peperiksaan awam, dia perlu sekurang-kurangnya berada 3 tahun di 3 tahun inklusif penuh di kelas arus perdana. Faham? Okay? Jelas tak? Kak Min. Kira umur dia lain-lain Kak Min. Umur? Macam dia ikut tahap kefahaman mereka baru naik darjah. Macam Okey, sebelum cikgu dekat PPKI nak tentukan dia duduk dekat kelas, berada di kelas mana tu, tu yang kita sebab kita sebagai cikgu dekat PPKI ni kita dah boleh agak kemampuan setakat mana murid kita. Jadi
bila kita dah tengok anak murid kita ni macam layak berada di tahun 3 contohnya, kita ambil lah soalan PBD di tahun 3, cuba biar murid kita buat. Kalau dia melepasi 80%, okay, boleh go on masuk ke inklusif tahun 3. Okay. Menjawab ke soalan tadi tak? Macam murid Kak Min berada di inklusif inklusif separa, 2 orang di tahun 6 dan lagi 14 orang di inklusif tahun 1 dengan tahun 3. Untuk subjek PJ, betul. Untuk subjek PJ. Okay. Next soalan. Faham. Kak Min nak tanya bagaimana pengurusan Kak Min semasa melakukan aktiviti sukan ataupun fizikal campur dengan arus perdana biasa? Yang melibatkan waktu kelas ke di luar kelas? Yang melibatkan waktu kelas. Okey. Kalau macam ni, kalau sebab ramai murid kelas PPKI Kak Min, inklusif untuk subjek PJ, macam subjek PJ tahun 1 dengan tahun 3. Jadi mengikut cara yang betul lah ni, sepatutnya bila murid ikut join kelas PJ masa darjah 1, cikgu dengan pembantu akan join sama dengan murid darjah 1 tu. Maknanya akan bersama. Kira cikgu dia lebih ke seorang je? Ke dia ada macam nisbah cikgu dengan murid? Dia gini, satu kelas tak lebih daripada 5 orang murid untuk kelas inklusif. Contohnya tak, Kak Min plan nak letak murid Kak Min dekat tahun 1 untuk subjek PJ. Maknanya Kak Min maksimum boleh letak 5 orang murid dalam satu masa untuk subjek PJ tu. Jadi biasanya kalau 5 murid tu cukup dah, 1 orang cikgu, 1 orang PPM pun dah cukup. Muhammad Faiz ada nak tanya? Tak ada. Kita pergi kepada soalan kedua boleh? Kak Amin. Okey, boleh. Sekejap. Ada soalan ini. Okay, soalan yang kedua, saya nak tanya tentang apakah pendekatan yang diamalkan oleh cikgu dalam pendidikan inklusif? Pendekatan macam mana tu Cara pengajaran macam tu. Okey. Okay, macam ni, bila kita dah tetapkan murid kita tu, contoh kita letakkan dekat kelas macam gini, Kak Min bagi situasi untuk kelas Kak Min okay, murid tahun 6, apabila murid ni mengikuti kelas inklusif, sepatutnya murid ni akan ada seorang guru pendamping, guru pembimbing. Okay, guru ni daripada kelas arus perdana dan kelas PPKI akan berkolaborasi untuk kita mengetahui sejauh mana tahap perkembangan murid. Okay. Jadi tapi sekiranya guru kelas dekat arus perdana, dia kata dia tidak memerlukan cikgu daripada kelas PPKI bersama semasa proses PDP pun tak apa. Maknanya dia nak handle sendiri murid PPKI. Biasanya murid yang kelas kami yang tahun 6 ni masalah tingkah laku kurang sangat lah, maknanya under control. Okay, jadi biasa kalau murid kami dia akan bila contoh tiba waktu subjek BM yang kelas inklusif dia akan naiklah ke kelas tahun 6 dan bila habis masa dia balik ke kelas PPKI.
Jadi maknanya sepanjang proses inklusif dia ni, dia akan ada guru pendamping dengan guru resource. Okey, guru pendamping ni kita panggil istilah untuk MBK murid PPKI. Kalau dia sebut guru resource, ni adalah guru bagi murid masalah penglihatan atau pendengaran. Istilah je lain tapi peranan dia sama. Okey lagi? Senang banyak lah. Kak Min. Kak Min. Ya. Kalau contoh kalau dia ada masalah pendengaran dan juga Sorry, masalah mana? Masalah pendengaran dan juga masalah penglihatan tu dia berbeza ke cara ajar dia? Berbeza mana? Cara ajar mereka. Cara ajar. Kami tak pasti yang tu sebab kami masalah masalah pembelajaran. Sebab bila masalah penglihatan, pendengaran dia ada berada di sekolah SKPK, Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas. Kat situ ada, dia akan tinggal dekat asrama. Jadi cara subjek silibus dia pun berbeza daripada yang masalah pembelajaran ni. Jadi kami tak boleh nak bagi detail pasal tu. Okay. Kak Min ada share maklumat mengenai PPI. Nanti Ayu share lah, kongsi dengan lain-lain. Okay. 15 pasang. 15 pasang. Sorry, budak tak balik lagi. Okay, tak apa. Okay. Lagi Dan okay, seterusnya dah siap soalan tadi. Dah. Okay, seterusnya saya nak tanya Kak Min, macam mana cara Kak Min sendiri nak kawal tingkah laku murid yang ada masalah dalam inklusi? masalah mana? Masalah tingkah masalah tingkah laku. Masalah tingkah laku. Okay, ni masalah tingkah laku ni sebenarnya masalah umum untuk program PPKI. Mana-mana murid pun ada masalah tingkah laku. Cuma teruk tak teruk je. Under control ke out of control. Okay, jadi biasanya kalau murid yang ada masalah tingkah laku ni, biasa murid yang berada dia punya tahap kebolehan, tahap pembelajaran dia pun rendah jugalah. Jadi untuk kita handle, nak tackle budak yang ada masalah tingkah laku ni, sebenarnya satu cara adalah kreativiti cikgu tu sendiri. Tahu. Sebab kalau yang jenis budak tak boleh duduk diam lah. Gi mari situ. Jadi cara yang paling mudah, salah satu cara lah. Kita kena tackle, kita kena tahu interest dia, minat dia. Contohnya lah, nampak kalau dia berlari sana sini, kalau awak tahu dia tu jenis minat kartun Didi and Friend, bagilah dulu handset kejap, nak suruh dia cool dulu. Boleh guna pelbagai cara, ikut kreatif cikgu lah. Macam dekat sekolah lain ada pelajar kan, kategori Apa dia? dekat sekolah Kak Min Okay. ada kategori yang mana? Macam ADHD ke, hyperactive, lembam. Okay, ada
yang ramainya lembam lah masa kurang intelektual. Selain tu autism. Seorang ada masalah penglihatan, rabun teruk. Seorang lagi sindrom tak ada. Kebanyakannya yang lembam. Soalan seterusnya, Okay. macam mana cara cikgu untuk pastikan murid berkeperluan khas ni tidak tersisih dalam pembelajaran? Tidak tercicir dalam pembelajaran. Biasa. Datanglah sekolah. Satu lagi. Yelah, ke sekolah pun memang perlulah sebab dekat rumah lagilah dia tak mau belajar. Sebab kita ni duduk zaman pula di musim COVID ni, PDPR sejujurnya PDPR memang bermasalah untuk murid PPKI. Jenis cikgu bagi tugasan tak muncul-muncul pun ada. Ni contoh je. Okay. Jadi sangat bermasalah sebab parents pun kadang tak terkawal anak dia. Macam murid Kak Min, dia ada 3 beradik berada dalam satu kelas PPKI. Jadi bayangkanlah kalau seorang ibu nak handle 3 anak untuk PDPR serentak. Jadi bermasalah. Jadi bila buka sekolah ni back to normal lah. Jadi kita boleh belajar bersemuka ni lagi mudah sebenarnya untuk murid PPKI. Tapi memandangkan musim pandemik ni memang ramai tak ada ke sekolah. Jadi cikgu yang sebelum-sebelum ni untuk tarik minat murid untuk ke sekolah, kita ada buat program ziarah cakna rumah ke rumah. Jadi kita akan ambil satu slot masa, bawa semua classmate, rakan-rakan dia ke rumah rakan sekelas. Jadi semua cikgu, semua PPM, semua murid ke rumah kawan. Boleh mengeratkan silaturahim, boleh kenal-kenal. Jadi bila dah mesra gitu, mungkinlah akan meningkatkan rasa semangat nak ke sekolah. Itu salah satu cara, program ziarah cakna. Mana je lah murid? Okey, tambahannya. Okey, sebelum kita tempatkan murid PPKI ke kelas inklusif, kita kena ada persetujuan ibu bapa. Betul. Jadi ada tak boleh main. Kalau cikgu rasa ni layak ni duduk kelas 2 ni, tahun 2 ni, kita pun letak situ je. Salah Kena ada surat kebenaran ibu bapa. Kita maklumkan situ nama murid sekian-sekian ditempatkan di kelas. Contohnya tahun 2 adil. Untuk subjek apa-apa kita nak letak untuk inklusifkan. Kalau ibu bapa setuju, boleh proceed. Kena ada surat persetujuan. Jadi satu yang kami kata tadi, murid tu kena buat senarai semak kesediaan inklusif tu. Biasa kita kena buat hujung tahun. Hujung tahun macam
yang biasa takwim biasa bulan 1 masuk tahun baru kan. Jadi dalam bulan 11 sebelum cuti sekolah tu kita buat senarai semak kesediaan inklusif. Jadi bila dah kita buat tu, dah ada tu, jadi bila masuk tahun depan, tahun baru, kita terus inklusifkan dia bersama murid arus perdana. Jadi tak adalah ketinggalan, tak adalah masuk tengah tahun ke, dah belajar 3-4 bulan baru nak inklusifkan. Kesian juga dia kan. Jadi itulah cara dia. Hujung tahun macam tahun ni, hujung tahun boleh isi senarai semak untuk persediaan inklusif tahun depan. Selalunya ujian ni dibuat pada murid tahun 1 lah. Tak, semua murid. Oh, semua. Jadi semua murid kita buat. Lepas tu cikgu tengok yang mana layak dengan tak layak. Tapi okay. Daripada sebab dekat senarai semak tu dia ada skor dia. Murid yang lepas skor okay, boleh diinklusifkan. KPM dia ada dia punya KPI dia, target dia. Ni kalau tak silap untuk inklusif KPM tetapkan 65% kalau tak silap. 65% murid PPKI perlu diinklusifkan. Okey, maknanya kalau kelas PPKI tu ada 10 orang murid, minimum 7 orang perlu mengikuti kelas inklusif. Paling-paling kalau dia tak boleh mengikuti subjek teras pun, dia boleh follow subjek PJ ke, subjek seni, tu pun dah dikira inklusif separa. Maksudnya kat sini kan cikgu, kan tiap tahun ada peperiksaan borang inklusif ni kan. Jadi contoh masa darjah 2 dia buat ujian tu dia tak layak, tapi tiba-tiba hujung tahun darjah 3 dia layak untuk masuk kelas inklusif. Berkemungkinan lah boleh macam tu. Tak? Ulang lagi sekali, tak clear. Maksudnya kan Kak Ning kata setiap tahun dibuat ujian semak kesediaan ni. Contoh seorang pelajar ni tahun 2 dia buat tapi tak layak. Tapi bila tahun 3 hujung tahun dia buat, kemudian dia layak untuk diinklusifkan. Berkemungkinan macam tu ke? Ada kemungkinan. Terbuka pintu hati dia. Okey. Okey, soalan seterusnya. Biasanya cikgu PPKI tahu kebolehan anak murid dia. Maknanya kita tahu. Boleh tengok murid ni sesuai untuk diinklusifkan tahun berapa. Kita pun buatlah yang PBS, PBD yang cikgu arus perdana tu buat. Sebab senarai semak ni untuk tengok kesediaan dia. Lepas dia tu bersedia lulus senarai semak ni, kita pun ambil mana-mana PBD tahap kelas tahun berapa. Gitu. Okey. Soalan seterusnya. Okey. Sambung kan ni. Okey. Jadi maknanya cikgu tu boleh tentukan tahun berapa yang dia sesuai dengan dia punya kebolehan dia. Soalan seterusnya macam tadi Kak Ning kata kita kena ada persetujuan ibu bapa untuk ditempatkan kelas inklusif. Contoh ada situasi tu ibu bapa tak bersetuju. Apa tindakan guru untuk nak buat tindakan guru yang seterusnya lah jika ibu bapa ni tak bersetuju. Yang tak boleh menerima yang bahawa anak dia ni adalah perlu diletakkan di tempat yang inklusif. Okey. Kadang parents tak tahu kebolehan anak dia. Okey, jadi kita sebagai cikgu kita nampak dia ni boleh boleh bersama dengan murid lain dekat contoh tahap tahun 2. Okey, kalaulah
parents tak bersetuju, ada parents yang dia kata, boleh ke anak aku ni duduk bersama ni dengan murid lain, murid biasa. Macam parents tu dia was-was. Dia takut anak dia tak mampu untuk nak join bersama murid arus perdana. Tapi untuk inklusif ni sebenarnya dia ada tempoh percubaan dia juga. Bukannya kita pergi letak semata-mata pergi letak, lepas tu kalau dia tak boleh follow pun kita letak juga. Tak, dia ada tempoh percubaan dia 3 bulan. Maknanya lepas pada 3 bulan kita akan nilai. Sekiranya dia memang tak boleh nak follow, kita tariklah balik duduk bersama dengan murid PPKI. Kak Min, Ya. nak tanya, ada tak macam ibu bapa yang tak nak terima anak dia ni masuk ke kelas inklusif? Apa dia? Tak boleh nak terima untuk? Anak dia ni masuk ke kelas inklusif. Ada? Lepas tu macam tindakan guru sendiri nak bagi tahu ibu bapa tu. Cikgu sekadar boleh bagi pandangan, nasihat. Maknanya kita panggil face to face, bagi tahu anak puan ni layak untuk diinklusifkan tahun berapa-berapa kan. Lepas tu dia kata dia rasa anak dia tak mampu. Tapi kita bagi tahulah semua tu terpulang kepada ibu bapa sebenarnya. Tapi kita sebagai cikgu ni kalau dia ada potensi untuk berada di kelas arus perdana, sebenarnya sayang. Dia boleh, maknanya boleh bersaing dengan murid lain, dia teruskan. Biasanya selepas pada kita bagi briefing kepada parents, biasa parents akan setuju. Awal-awal parents yang sesetengah parents, dia tak yakin dengan anak dia. Dia takut anak dia kacau orang lah. Dia takut anak dia tak boleh nak bagi tumpuan sebab dekat kelas PPKI maksimum 6-7 orang sekelas, bawah 10 lah. Jadi bila dia arus perdana, minimum biasa dalam 30 orang lah. Saya tak menjawab yang ni. Okay. Lelaki pula. Zairi, Faiz. Kak Min, saya nak tanya macam pelajar yang berkeperluan khas yang macam pertama kali masuk ke kelas inklusif, mereka jadi tidak selesa sebab nampak macam murid-murid lain dia ada kelebihan dan juga normal dari mereka. Jadi apa tindakan Kak Min untuk menyelesaikan pelajar tersebut? Jadi inilah dia gugup berada di tempat baru lah. Okay. Biasanya itulah perlunya guru pendamping. Guru pendamping daripada guru PPKI. Dia panggil guru pendamping. Kita akan mendampingi dia bersama dia dalam kelas tu. Okay, contohnya lah. Okay, bila murid yang ikuti kelas inklusif ni, kita akan bekalkan dengan jadual kelas yang dia join tu. Okay, contoh, dia join kelas 2 adil. Kita cikgu PPKI perlukan satu salinan jadual kelas tu. Jadi kita tengok, okay, masa subjek Bahasa Melayu. Bahasa Melayu katakanlah pukul 9 pagi hari Ahad. Okay, pukul 9 pagi hari Ahad, murid ni akan ke kelas 2 adik bersama guru pendamping. Guru pendamping boleh ataupun PPM pembantu murid pun boleh bersama. Jadi mungkin murid ni dia tak selesa, suasana baru lah. Bila suasana baru dia takut. Macam kita lah. Okay, jadi itu
pentingnya guru pendamping. Bila dah lama-lama insya-Allah murid ni akan biasa, maknanya dia pun dah mula ada kawan. Jadi mungkin lama kelamaan perasaan takut ni hilang je. Tapi ada murid kami sekarang ni pun yang inklusif tahun 6. Dia dah tahun ketiga inklusif. Kerana dia dah inklusif daripada tahun 4, tahun 5, sekarang tahun 6. Pun ada masa liat nak ke kelas inklusif dia. Apatah lagi yang baru. Okay. Faiz. Ada nak tanya? Tanya apa? Kami saya nak tanya. Bagaimana pula cara pergaulan murid-murid ni dengan ibu bapa? Ada tak ibu bapa cakap anak yang susah nak kawal kat rumah ke macam mana? Ada sangat. Ada. Sebab biasa murid PPKI ni memang ada masalah tingkah laku. Ramai. Dia masalah pembelajaran plus masalah tingkah laku. Yang tingkah laku ni lah biasanya ada sesetengah parents kontak cikgu, kontak personal, cikgu tolong nasihat anak saya ni, cikgu tolong tegur anak saya sebab biasa kat rumah susah nak dengar cakap mak ayah. Dia lebih kira cikgu ni boleh jadi perantara lah untuk jadi penasihat dia. Kami, saya nak tanya macam di sekolah kami sendiri, pernah tak ada buat satu program yang menggabungkan pelajar berkeperluan khas dan juga arus perdana biasa untuk mengeratkan hubungan mereka, sebab ada setengah kanak-kanak yang tidak suka berkawan dengan pelajar yang kurang daripada mereka ataupun keperluan khas. Okey. Bila di sekolah banyak dah aktiviti luar bilik darjah, contohnya aktiviti merentas desa, sukan sekolah, sambutan Maulidur Rasul, sambutan bulan kemerdekaan. Jadi bila ada aktiviti macam tu, kita akan libatkan sekali dengan murid-murid PPKI. Jadi kalaulah contohnya perarakan Maulidur Rasul, PPKI akan join sama. Tu berarak bersama dengan murid arus perdana. Kalau ada sukan sekolah, merentas desa ke, murid PPKI akan join sekali. Lepas tu dari segi kalau perhimpunan mingguan, murid PPKI akan join sekali. Maknanya kalau murid tu beratur dari tahap 1 sampai tahap 6, murid PPKI pun akan turut beratur sama sekali. Tak adalah duduk dekat kelas, tak join mana-mana. Kita akan libatkan gaul sekali dengan murid arus perdana. Jadi bila dia terlibat sama, lama-lama sebab ramai murid arus perdana, kadang dia tengok pelik murid PPKI ni. Dia panggil budak cacat. Jadi sebolehnya kita nak hilangkanlah gap tu. Tak bolehlah panggil murid cacat lah. Sebab biasanya murid PPKI masalah pembelajaran ni, dia masalah fizikal tak ada sangat. Kecuali murid yang kategori CP. Ada seorang lagi murid kami masalah CP, cerebral palsy. Jadi bila yang CP ni lah kita nampak cacat fizikal lah. Tu je. Tapi tu jadi murid-murid arus perdana ada yang bukan panggil kelas PPKI, kelas budak cacat. Tapi itulah, jadi kita buat aktiviti joinkan sekali bersama dengan murid arus perdana. Nak elakkan, nak rapatkan jurang tu lah. Okay, ada lagi nak tanya? Senang tanya. So, okay.
Ni soalan last lah. Last dah. Apakah cabaran yang paling Kak Min Tak clear. Kak Min rasa soalan yang terakhir, apakah cabaran yang sukar yang Kak Min pernah hadapi dalam sepanjang mengajar murid-murid inklusif ni? Pernah ada kes ke macam mana ke? Mesti ada. Okey, pengalaman peribadi lah. Kak Min dah mengajar 2 buah sekolah. Sekarang ni sekolah yang kedua lah. Jadi sekolah daripada 2 buah sekolah ni tak adalah yang mencabar sangat, tapi yang paling yang menimbulkan masalah sikit jika parents tak boleh bagi kerjasama. Contohnya macam sekarang ni ada masalah kehadiran murid Kak Min, 2 orang murid autis. Dia kerjasama daripada parents dia ada masalah sikit. Jadi dia tak hadir ke sekolah. Lepas tu dia apabila kita panggil ke sekolah, dia susah untuk bagi kerjasama. Jadi sekarang ni Kak Min tak tahulah murid ni dia sama ada masalah takut ke COVID ke ataupun dia lebih suka nak PDPR, tapi masa PDPR dulu pun penglibatan dia pun kurang sebenarnya. Jadi masalah komunikasi dengan parents tu susah sikit. Kurang. Dari segi cabaran lain tu tak adalah besar sangat. Sikit-sikit. Apa lagi? Okay. Saya nampak ada soalan lagi. Apa dia? Ada soalan lagi ke? Kalau ada Rasanya dah tak ada. Apa ke? Rasanya. Saya dah tak ada Kak Min. Dari negeri mana ni? Dari negeri mana ni? Besut Zuhairi? Saya besut. Stiu. Ni Rafidah? Terengganu. Saya faham. Okey. Saya faham. Sem berapa ni? Sem 6. Lagi 2 sem lah. Ke 4 sem lagi? Berapa tahun? Tahun setengah. lagi. Oh, tak lama dah. Tahun 2023 lah. Posting ke 2024. Okey, tak apa. Selamat berjaya. Okay.